Jadi pada waktu ini tinggal Rusia seorang di dalam kuasa bersekutu. Jadi pada waktu ini orang akan lihat bahawa Jerman akan menang Perang Dunia Kedua. Tapi sebenarnya tidak. Sebab dekat sinilah tiba-tiba kuasa besar muncul. Entah datang daripada mana. Perang Dunia Pertama dia datang, Perang Dunia Kedua pun dia datang. Yang mana dia datang untuk menyelamatkan Eropah. Entah datang daripada mana, dia datang tiba-tiba, aku nak datang menyelamatkan Eropah. Nak datang menyelamatkan kuasa bersekutu. Dan negara yang saya maksudkan adalah Hai, Assalamualaikum. Mana bersama dengan saya lagi, Sir Histrozi. Let Histrozi teach you history. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang ketiga, tingkatan 4. Konflik dunia dan pendudukan Jepun di dalam negara kita. Alright. Dan fokus untuk video kali ini, kita nak tengok tentang Perang Dunia Kedua. Alright. Jadi, ini adalah video bahagian yang ketiga, iaitu kita nak belajar tentang pengakhiran. Tentang pengakhiran Perang Dunia Kedua. Bahagian yang kedua, kita dah belajar tentang peristiwa Perang Dunia Kedua. Bahagian yang pertama, kita dah belajar tentang faktor Perang Dunia Kedua. Jadi, ini adalah bahagian yang terakhir. Apa yang terjadi selepas Perang Dunia Kedua tercetus? Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Yang kalah kena buat apa? Yang menang dapat apa sebagai habuan? Itu yang kita nak tengok. Alright? Jadi, kita kembali kepada 3 elemen penting. Saya akan keep ulang. Perang, apa-apa jenis perang sahaja, ingat 3 elemen ini. Alright? Perang dunia pertama ke, kedua ke, ketiga ke, ke-463 ke. Yang pertama, korang kena tahu tentang apakah faktor perang itu berlaku. Punca. Yang kedua adalah tentang peristiwa Perang Dunia itu berlaku, atau perang itu, sesebuah perang itu berlaku, yang mana faktor kita dah belajar dalam bahagian yang pertama, dan peristiwa kita dah belajar di bahagian yang kedua. Siapa yang belum tengok, boleh check out video bahagian yang pertama dan bahagian yang kedua saya. Alright. So dan ini adalah bahagian yang terakhir, kita nak tengok tentang bagaimana berakhirnya Perang Dunia Kedua. Alright. Jadi, pengakhiran ataupun di hujung peristiwa Perang Dunia Kedua. Masih ingat lagi tak video yang sebelum ini? Siapa boleh tengok, boleh check out. Yang mana peristiwa Perang Dunia Kedua stop di mana Jerman ingin dapatkan Rusia. Yang mana kita dah belajar, Jerman dah menguasai hampir keseluruhan Eropah ni. Okey, dan ada satu lagi negara dia nak mengkuasai ni. Dia nak kuasai Rusia. Sebab kalau dapat Rusia, dia terus dia dapat keseluruhan Eropah. Tapi, adakah Jerman berjaya menguasai ataupun menakluk Rusia menggunakan operasi Barbarossa? Dekat sinilah apabila Jerman dah menjalankan operasi Barbarossa, dia sebenarnya tidak berjaya. Alright. Kenapa tidak berjaya? Kita akan tengok. Apakah faktor kemenangan kuasa bersekutu? Ingat, kuasa bersekutu adalah kuasa bersekutu adalah Britain, Rusia dan juga Perancis, termasuk dengan Amerika juga. Alright. Jadi bila kita belajar dalam peristiwa Perang Dunia Kedua kan, sebelum ini, dua musuh Jerman iaitu Britain dan juga Perancis dah ditewaskan. Britain kena bom, Perancis dah ditakluk. Jadi pada waktu ini tinggal Rusia seorang di dalam kuasa bersekutu. Jadi pada waktu ini orang akan lihat bahawa Jerman akan menang Perang Dunia Kedua. Tapi sebenarnya tidak. Sebab dekat sinilah tiba-tiba kuasa besar muncul. Entah datang daripada mana. Perang Dunia Pertama dia datang, Perang Dunia Kedua pun dia datang. Yang mana dia datang untuk menyelamatkan Eropah. Entah datang daripada mana, dia datang tiba-tiba, aku nak datang menyelamatkan Eropah. Nak datang menyelamatkan kuasa bersekutu. Dan negara yang saya maksudkan adalah Amerika Syarikat. Dekat sinilah Amerika Syarikat cuba orang kata berunding dengan Britain dan juga Rusia. Yang mana Perancis pada waktu ini dah berada dalam taklukan Jerman. Jadi hanya ada 3 negara je sekarang ni. Amerika, Britain dan juga Rusia. Jadi kat sinilah ketiga-tiga kuasa ini mula melakukan kerjasama. Alright, yang mana tiga-tiga orang kata pemimpin ini iaitu Presiden Amerika Syarikat yang pada waktu itu adalah Franklin Roosevelt, Perdana Menteri Britain iaitu Winston Churchill dan juga Presiden Rusia iaitu Joseph Stalin mula meeting,
cari cara macam mana kita nak kalahkan Adolf Hitler di Jerman ni. Sebab dia dah makin kuat ni. Dah hampir keseluruhan negara Eropah dia ada kuasai. Akhirnya dekat situ nanti dia akan come up dengan satu idea, satu operasi yang kita panggil sebagai operasi D-Day yang kita akan belajar dalam slide yang seterusnya nanti. Okey? Keberkesanan strategi perang. Alright, antara satu reason kenapa Jerman boleh kalah adalah dua-dua pakatan ini atau dua-dua kuasa ni dia ada operasi dia. Alright, kalau Jerman dia ada operasi Barbarossa. Kalau kuasa bersekutu dia ada operasi D-Day. Kedua-dua operasi ini, kedua-duanya mengalami orang kata nasib yang berbeza. Operasi Barbarossa gagal, operasi D-Day berjaya. Okey, yang mana kesilapan kuasa paksi untuk menakluk Rusia telah membawa kegagalan. Yang mana kenapa operasi Barbarossa yang kita belajar dalam peristiwa dalam video sebelum ini boleh gagal? Kenapa dia gagal untuk menakluk Rusia? Dan yang kedua adalah keunggulan strategi kuasa bersekutu pimpinan Amerika Syarikat dengan mewujudkan operasi D-Day. Kita tengok macam mana operasi D-Day boleh berjaya, operasi Barbarossa boleh gagal. Ni kita nak tengok sekarang ni. Alright, kita tengok kegagalan operasi menawan Rusia ataupun operasi Barbarossa. Tentera Jerman, bila dia hantar tentera Jerman ke Rusia, alright, satu benda yang Adolf Hitler tak fikir, yang mana Jerman dengan Rusia ni terlalu jauh, jarak yang terlalu panjang. Ni tentera nak berjalan tu dan terpaksa menghadap tentera Rusia dan tentera bersekutu yang lain. Jadi dekat sinilah tentera Jerman terbanyak yang tewas akibat terpaksa menghadap musim sejuk yang sangat panjang. Bayangkan nak bawa senjata dalam keadaan musim sejuk macam tu, sejuk. Dan tempoh perang yang sangat-sangat panjang. Bekalan peluru habis, bekalan makanan habis. Kalau kamu jadi askar Jerman pada waktu ni, kamu rasa tak give up ke? Saya pun jadi give up tau kalau dapat orang kata misi yang macam ni. Dan pada waktu inilah Adolf Hitler tengah seronok duduk dekat dia punya office dekat Jerman. Okey, terus. Dia arah je. Dia arah dekat office dia. General tentera dia yang mengetuai operasi Barbarossa, itulah yang pada waktu inilah lihat tentera dia makin lemah, makin kalah, banyak yang dah mati dan sebagainya. Semangat dah mula hilang. Dekat situlah General Tentera Jerman yang bernama Friedrich von Paulus telah ingkar perintah Hitler, yang mana dia tak sanggup dah lagi untuk melihat banyak lagi tentera Jerman tewas. Disitulah dia telah buat apa? Dia telah ingkar arahan, yang mana Hitler suruh diteruskan pergi untuk menawan Rusia, tapi dia tak nak. Dia buat apa? Dia surrender. Dia bagi bendera putih. Dia surrender, maksudnya dia ingkar arahan Hitler dekat situ. Dan ini membawa kepada kegagalan operasi Barbarossa. Nampak tak? Dan bagaimana pula boleh membawa kepada kejayaan operasi D-Day daripada pakatan kuasa bersekutu? Ingat tak 3 kuasa besar tadi yang mencari-cari macam mana nak memusahkan Jerman? Mereka telah come up dengan satu idea, nama dia operasi D-Day. Yang mana dia come up dengan satu idea untuk memperdayakan Jerman tentang satu lokasi pendaratan, yang mana dia sebarkan kepada seluruh Eropah, yang mana mereka nak menyerang Jerman dengan mendarat di satu lokasi ini. Mereka memberdayakan tentera Jerman dengan menyebarkan maklumat palsu pendaratan tentera bersekutu di satu kawasan yang bernama Calais di Perancis. Alright, yang mana mereka sebarkan dalam radio dan semua spy-spy Jerman buat tahu, tentera bersekutu nak mendarat dekat Calais ni. Jadi kita kena bersiap sedia. Alright, dekat situlah bila tentera Jerman dah bersiap sedia dekat Calais, rupanya lokasi pendaratan tu adalah lokasi palsu. Diorang mendarat kat tempat lain. Diorang tak mendarat dekat Calais. Diorang mendarat kat satu lagi lokasi yang jauh daripada Calais, iaitu di Normandy. Jadi bila tentera bersekutu berjaya mendarat dengan selamat, itu yang telah berjaya menaikkan semangat tentera bersekutu untuk terus menyerang Jerman yang pada waktu itu dah kena scam. Bukan diorang mendarat kat sini ke? Tengok dah kena scam. Okey. Dan bagaimana peristiwa ni? Saya terangkan dalam bentuk peta. Kalau masuk kelas saya atau tengok video saya akan terang dalam bentuk peta supaya kamu boleh faham dengan lebih jelas. Okey. So bayangkan ini adalah orang kata peta perang Eropah, yang mana bahagian merah ini adalah yang telah dikuasai oleh Jerman semasa peristiwa Perang Dunia Kedua. Kita tengok kan bagaimana Jerman dah menguasai hampir keseluruhan Eropah. Pada waktu ini tinggal Britain dengan Rusia je lagi belum. Alright, termasuk dengan Perancis dah dikuasai oleh Jerman. Jadi macam mana operasi D-Day ni dijalankan? Dia bermula di sini. Yang mana tentera bersekutu telah menyebarkan maklumat palsu untuk mendarat di sini. Diorang sebarkan cakap diorang nak mendarat dekat Calais ni.
Jadi apa yang berlaku bila lokasi ini dah disebarkan? Jadi Jerman buat apa? Oh, kita kena bersiap sedia ni. Kita kena letak tentera-tentera kita dekat kawasan Calais. Jadi Jerman telah mengepung kawasan Calais ni. Jadi bila dia dah mengepung, rupa-rupanya kena scam. Rupa-rupanya ini adalah lokasi semenar pendaratan di Normandy. Jadi, tentera bersekutu berjaya mendarat di Normandy dengan selamat. Dan bila dia berjaya mendarat di Normandy dengan selamat, dan itu telah menaikkan semangat tentera bersekutu yang kita dah berjaya menipu Jerman. Jadi kita boleh menyerang Jerman dengan begitu lancar dan smooth sekali. Dan di situlah tentera bersekutu mula menyerang Jerman dari arah barat. Jadi dekat sinilah Jerman terciduk. Sebab apa? Sebab tentera bersekutu menyerang daripada arah barat, daripada arah timur pula Rusia menyerang. Nampak tak? Alright, jadi dekat sinilah Jerman terciduk, duduk tengah-tengah. Tentera bersekutu yang ada dekat sini serang daripada arah barat, dan Rusia pula serang daripada arah timur. Dan itulah yang menyebabkan tentera Jerman atau Jerman terciduk, Adolf Hitler terciduk dan kalah dalam Perang Dunia Kedua. Nampak tak dekat situ? Pengakhiran kepada Adolf Hitler, banyak version mengatakan Adolf Hitler ini ditangkap, dibunuh. Ada yang katakan dia bunuh diri, tembak diri sendiri dan macam-macam. Banyak version. Tapi apa yang pasti, tak ada dalam buku sejarah dalam apa yang pasti, sampai sekarang orang tak tahu mayat Adolf Hitler tu dekat mana. Alright. Orang tak tahu dekat manakah tertanam atau terkuburnya Adolf Hitler ni. Itu masih lagi jadi misteri sampai ke hari ini. Mungkin kamu boleh check up, boleh buat research kamu sendiri, di manakah orang kata body ataupun mayat Adolf Hitler, ataupun bagaimanakah pengakhiran Adolf Hitler. Sebab kalau kamu search, macam-macam versi ada. Ada yang kata dia dibunuh, ada yang kata dia bunuh diri, ada yang kata dia kena bom dan sebagainya. Korang boleh research sendiri. Alright? Dapat dekat situ semua. Dan itu adalah 3 elemen penting dalam Perang Dunia Kedua yang kamu kena tahu. Faktor, punca Perang Dunia Kedua, peristiwa Perang Dunia Kedua, dan pengakhiran Perang Dunia Kedua. Dan kita tahu di sini adalah Jerman kalah buat kali yang kedua. Malu kalau jadi Jerman. Perang Dunia Pertama, dia yang mulakan, dia yang kalah. Perang Dunia Kedua, dia yang mulakan, dia juga kalah. So, dia punya pengajaran kat sini, jangan suka cari pasal. Kalau kamu cari pasal, tak semestinya kamu akan menang. Alright? Dapat dekat situ. Dan itu adalah pengakhiran kepada pengakhiran kepada 3.3 Perang Dunia Kedua. Saya harap kamu dapat sesuatu dalam video saya. Kalau kamu ada topik-topik lain yang nak kita bincangkan, yang nak saya bincangkan, ataupun yang nak kamu belajar dengan saya lagi, korang boleh turunkan di ruangan komen. Komen apa-apa topik yang korang nak. Alright? Supaya saya boleh produce video tu untuk korang, supaya korang boleh belajar dan korang boleh memahami sejarah dunia dan sejarah negara kita. Alright? So jangan lupa follow dan subscribe saya punya channel. Jangan lupa ajak lagi kawan-kawan korang untuk subscribe. Dan jangan lupa juga follow social media saya yang lain seperti TikTok dan juga Instagram menggunakan username yang sama, iaitu Histrozi, Histrozi. Okay, itu saja daripada saya. Histrozi, let Histrozi teach you history. Okay, bye.